بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah untuk kali ini kita akan sambung perbahasan mengenai bab puasa. Dan ini kita akan sambung bab ataupun fasal syurutu sihhatus shaum, syarat-syarat untuk sahnya syarat untuk sahnya puasa. Jadi sebelum saya masuk kepada perbahasan, saya sebut sikitlah tiga perkara. Yang pertama, muzakarah yang saya buat ni, live yang saya buat ni bukanlah li ta'limil kibar, bukan untuk mengajar orang-orang yang besar, tak, ataupun li ta'limil masyayikh, itu lagi jauh lah, bukan untuk mengajar orang yang hebat-hebat, tak. Dia tidak lebih hanya muzakarah untuk diri saya. Daripada saya duduk menengung lagu tu, baiklah saya buat satu perkara yang bermanfaat untuk diri saya, dan juga untuk memberi sedikit perkongsian, terutama kepada kawan-kawan saya yang bukan ambil bidang agama, yang tidak ada niat untuk menunjuk hero ataupun mengajar al-kibar, tidak. Mereka lebih tahu daripada saya, dan mungkin apa yang saya sebut ni satu pun tidak ada perkara yang baru bagi mereka. Jadi kena intibahlah, kena bagi tambih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk syurutu sihhatis shaum. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut sahha shaum wa hiya arba'ah. Syarat sah puasa. Maksud syarat sah puasa ialah untuk sahnya puasa seseorang mesti ada 4 syarat ni. Kalau tidak ada 4 syarat ni, maka tidak sah puasa seseorang. Yang pertama, al-Islam. Kena Islam. Islam tu pula disyaratkan sepanjang hari. Kalau dia kafir, kalau dia murtad walaupun sesaat, maka dia akan batal puasa dia. Contoh Zaid puasa. Tak. 2 minit sebelum azan dia murtad. Contoh hina Nabi SAW. Hina Nabi, hukum dia kafir. Tak. Dan ulama Islam sebut orang lagu tu dipancung lah. Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari karang dalam kitab dia, tak. Imam Subki dan sebagainya, Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya karang kitab, dan kebanyakan ulama mengatakan mereka yang menghina Nabi dibunuh. Okey. Sebab kalau hina Allah Ta'ala boleh bertaubat, boleh minta maaf, sebab Allah Ta'ala hayyun la yamut, hidup dan tidak mati. Tapi bila menghina Nabi, Nabi dah tak ada, nak minta maaf lagu mana? Jadi jawapan terakhir ialah pancung. Cuma bukan kerja kita lagi pancung kawan tu. Itu kerja pihak yang berkuasa lah. Dan ada syarat-syarat tertentu lah. Kita tak sebut pancung mudah-mudah lagu tu, tak. Mesti ada syarat-syarat yang mesti dipatuhi. Okey, jadi pertama mesti Islam. Orang yang nak sah puasa dia. Kalau murtad walaupun sesaat dalam sehari itu, maka dia akan jadi batal puasa. Itu yang pertama, kena Islam. Yang kedua, wal aqlu, kena berakal. Fayusharatu an yakuna aqilan. Berakal sini maksud dia mesti mumayyiz. Mumayyiz ni dia dah boleh beza. Seseorang tu dah sampai satu umur yang boleh membezakan baik dan buruk. Boleh makan sendiri, boleh beristinja sendiri, basuh berak sendiri, kecil sendiri. Tak, contoh anak saya yang masih kecil tu, umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tak, waktu tu masih belum mumayyiz. Kawan tu tak boleh nak basuh berak sendiri, tak boleh nak makan sendiri, kita yang uruskan. Jadi kalau orang lagu tu puasa tidak sah. Tapi kalau budak tu dah mumayyiz, contoh adik kita umur 10 tahun, 13 tahun, sekalipun belum balik, tapi kalau dah mumayyiz, boleh beza baik dan buruk, boleh makan sendiri, minum sendiri, boleh buat urusan sendiri, waktu tu kita panggil mumayyiz dan sah puasa dia. Dan syaratkan mesti mumayyiz pada seluruh hari, daripada terbitnya fajar sampailah maghrib. Kalau gila walaupun sesaat, maka batal lah puasa dia. Maknanya kalau sebelum berbuka tu, 2 minit sebelum berbuka, sesaat sebelum berbuka, dia jadi gila, puasa dia sehari tu batal terus. Cuma berdosa tak? Kita sebut kalau gila tu tidak sengaja, memang takdir Allah Ta'ala menjadikan dia gila 2 minit sebelum berbuka pada satu Ramadan tu, kita sebut puasa kamu batal dan kamu tidak berdosa, dan nanti bila sembuh daripada gila tak perlu qada. Adapun orang yang sengaja gila, pergi pisah beli ubat gila, kalau ada lah, tak pergi makan ubat gila tu jadi gila,
puasa kamu batal, kamu berdosa atas perbuatan kamu tu. Nanti kalau kamu sembuh balik, kamu kena qada balik hari yang kamu batalkan tu. Jelas? Okey. Yang ketiga, syarat untuk sah puasa ialah an-naqa' minal haid wan nifas, mesti suci daripada haid dan juga nifas. Dan disyaratkan perempuan tu mesti suci daripada haid dan nifas daripada subuh sampai ke maghrib lah, sampai ke azan maghrib. Kalaulah kawan tu, perempuan tu haid ataupun nifas, walaupun seminit, walaupun sesaat sebelum daripada azan maghrib, maka kita sebut puasa kamu batal. Puasa kamu batal. Okey. Macam mana pula kalau perempuan tu haid daripada awal pagi? 1 Ramadan dah haid. Pukul 8 pagi haid lagi. Pukul 9 pagi haid lagi. Pukul 12 haid lagi. Tak pukul 1 berhenti haid. Dia sebut batal lah puasa. Sebab daripada awal haid. Lebih-lebih lagi batal tak? Cumanya bila dah suci pukul 1, suci haid pukul 1 tu, waktu tu dia disunatkan untuk imsak. Tidak wajib. Imsak ni menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, menahan diri daripada perkara-perkara yang dianggap makruh ketika kita tengah berpuasa. Perempuan tu sunat dia imsak. Dia tu buat macam dia tu seolah-olah berpuasa lah. Jangan makan, jangan minum, jangan korek hidung, jangan korek telinga, dan sebagainya lah. Kalau dia buat juga perkara-perkara yang tak boleh dibuat oleh orang yang berpuasa, contoh dia makan, dia minum, maka tidak ada masalah, tidak berdosa. Cuma dia telah meluputkan bagi pihak dia satu perkara yang sunat, yang afdal lah. Jadi kita sebut kalau perempuan tu suci tengah hari, tak baki hari tu daripada pukul 1 sampai ke maghrib tu sunat dia imsak. Jangan makan, jangan minum, buat seolah-olah kamu tu sedang berpuasa. Jangan buat perkara makruh ketika orang berpuasa, jangan buat juga. Sunat. Dan disebut kat bawah tu, wa yahrumu ala haidin wa nufasa'a al-imsaku bi niyyati shaum walakin la yajibu ta'ati mufattirin iktifa'an bi adamin niyyah. Haram bagi orang yang haid dan juga nifas imsak, menahan diri daripada makan dan minum dengan niat untuk berpuasa. Kakak kita hari tu haid, kita tanya dia, pasal tak makan hari ni, kenapa tak minum hari ni? Dia jawab apa? Dia jawab dia berniat untuk berpuasa, tak makan tak minum dia tu untuk puasa. Waktu tu hukum dia haram dan juga tidak sah. Jelas tak? Berbeza kalau dia jawab tak makan tak minum aku hari ni sebab apa, aku tak lalu, maka tidak ada masalah walaupun tak makan, walaupun tak minum. Beza tak? Dia menahan diri daripada makan dan minum sebab dia niat untuk berpuasa. Waktu tu haram sebab memang orang haid tak boleh berpuasa. Tapi kalau dia tak makan tak minum sebab tak lalu nak makan hari tu, 1 hari bulan Ramadan tu, tak ada masalah. Atas dia lah, nak makan tak nak makan sudah. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, syarat untuk sah puasa hendaklah al-ilmu bi kauni al-waqti qabilan lis-shaum. Kita kena tahu hari yang kita puasa tu hari yang sah untuk kita puasa. Jadi kalau kita puasa pada hari-hari yang tidak boleh kita puasa, macam kita sebut sebelum ni lah, hari raya, sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha, lepas tu ayam tasyriq dan sebagainya, waktu tu hukum dia haram dan juga tidak sah puasa mereka. Okey. Kemudian kita berpindah pula kepada syarat wujubis shaum. Syurutu wujubis shaum, syarat-syarat untuk wajibnya puasa. Ada 5. Yang pertama al-Islam. Fala yukhatab bihil kafiru fid dunya wa amal murtaddu fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-Islam taghliran alaih. Syarat untuk wajib puasa maksud dia seseorang tu tidak wajib puasa selagi mana tidak cukup 5 syarat ni. Mesti cukup 5 barulah wajib puasa. Yang pertama, kena Islam. Tu. Kalau tak Islam, tidak diwajibkan berpuasa. Jadi orang kafir tidak diwajibkan berpuasa di dunia ni lah. Sekalipun mereka akan diazab sebab meninggalkan puasa di akhirat kelak. Mereka juga di mukhatabun bi furu' syariah. Okey. Jadi yang pertama mesti Islam. Itu syarat wajib puasa. Kalau kafir maka tidak wajib puasa. Adapun murtad kekal wajib puasa. Orang murtad. Tak Zaid 20 tahun dari Islam. Tak. Lepas tu murtad selama 5 tahun. Okey. Ketika tengah murtad tu wajib dia puasa. Ketika tengah murtad diwajibkan oleh syarak untuk dia puasa. Jadi orang tanya, ustaz tadi sebut kat atas syarat sah puasa mesti Islam. Kawan ni tengah murtad tu tengah kafir lah, boleh nak sah. Tadi baru sebut tadi syarat untuk sah puasa mesti Islam.
Lepas tu kat bawah ni pula disebut oleh Syekh apa? Murtad juga wajib puasa. Murtad tu kafir tu lah. Okay, kalau kafir, macam mana nak sah puasa? Tak disebut tak boleh. Tak sah puasa. Kita sebut tak. Orang murtad ni wajib dia berpuasa dengan makna apa? Dia kena masuk Islam dulu baru dia berpuasa. Lagu tu. Bukanlah kita suruh dia puasa tengok dalam keadaan dia tengah murtad. Tak. Kalau tengah murtad memang tidak sah juga dia puasa tu sebab dia kafir. Kita sebut nak syarat sah tadi kena Islam. Tu kefahaman dia. Okey, dan orang murtad ni kena qada. Contoh dia murtad selama 10 tahun. Nanti bila dia peluk Islam balik, dia kena qada 10 tahun yang dia tinggal tu. Berbeza orang kafir asli. 50 tahun, 60 tahun kafir. Tak. Masuk umur 61 tu dapat hidayat masuk Islam. Okey, 60 tahun sebelum tu ataupun daripada umur 15 contohnya, contoh dalam 25 tahun lah sejak dari dia balik sampai ke umur ke 61 tu. Contoh dalam 25 tahun 30 tahun dia murtad. Dia kafir lah, kafir asli. Waktu tu kita sebut tak perlu qada. Tak perlu qada sebab dia kafir asli. Ada pun murtad kena qada. Yang kedua mesti taklif, kena mukallaf. Itu syarat wajib puasa, kena mukallaf. Apa mukallaf? An yakuna balighan aqila, mesti balik dan juga berakal. Dia bila sebut balik, maka budak kecil tidak wajib puasa. Sekalipun ada kala sah puasa. Contoh umur 10 tahun, tidak wajib puasa sebab belum balik. Tapi sah tak puasa? Kita sebut kat atas tadi, syarat untuk sah puasa mesti mumayyiz. Dan budak ni 10 tahun ni mumayyiz dah walaupun belum balik. Kat atas tadi pada syarat untuk sah puasa ada tak? Syarat mesti kena balik. Tak ada. Jadi budak 10 tahun tidak wajib berpuasa. Tapi kalau puasa sah. Okey, itu. Dia bila sebut taklif mukallaf tu ialah orang yang berakal dan juga balik, maka budak kecil yang belum balik tidak wajib puasa. Okay, dia tu sendiri tidak wajib puasa. Tapi ayah dia, mak dia, dak wali dia lah yang jaga dia tu, wajib suruh budak kecil tu puasa ketika umur 7 tahun. Budak kecil tu umur 7 tahun wajib mak ayah suruh budak kecil tu puasa. Suruh tu pula ulama sebut kena garang sikit lah. Abang kalau tak sembahyang, ayah watan dalam keadaan tegas sikit supaya dia takut lah. Tak dia buat suara lembut, lagu tu tak boleh, tidak memadai, mesti agak tegas. Okay, kalau dah masuk umur 10 tahun wajib rotan. Kalau tak puasa juga wajib rotan. Tu kalau dia mampu lah, tapi tak nak puasa. Dia mampu puasa tak nak puasa, kita wajib rotan dia. Cuma rotan yang tidak mematahkan lah, memberi luka yang terlalu besar. Rotan sekadar untuk mendidik. Itu. Jadi orang yang belum mukallaf, belum balik, tidak wajib berpuasa. Cuma kita sebut wajib bagi pihak wali suruh anak tu puasa ketika anak tu umur 7 tahun. Kalau ayah tak suruh, mak tak suruh, berdosa. Yang wajib juga bagi wali, mak ataupun ayah, pukul anak dia tu kalau anak dia tidak puasa ketika umur 10 tahun. Kalau tak puasa juga biar je lah. Tapi kita sebagai mak ayah kena pukul, kena rotan ketika umur 10 tahun. Kalau tak semayang lagi lah. Kalau tak puasa, tak semayang dan sebagainya, tak tutup aurat dan sebagainya. Yang ketiga, al-itaqah. Syarat untuk wajib puasa mesti seseorang tu mampu untuk puasa. Mampu untuk puasa pula ada dua. Sama ada mampu pada sudut hissi ataupun pada sudut syarak. Mampu pada sudut hissi ni apa? Dia sihat molek lah. Dia bukan tua. Jadi kalau orang tua yang memang tidak larat puasa, tidak wajib puasa. Begitu juga orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, tidak wajib puasa. Kemudian mampu yang kedua, mampu pada sudut syarak. Ada orang dia mampu pada sudut badan dia. Contoh perempuan lah, kakak kita, mak kita, badan dia okey, tak ada masalah, tak sakit apa, dia mampu untuk puasa. Tapi syarak tak bagi izin dia puasa ketika dia tengah haid, ketika dia tengah nifas. Jadi itu juga dianggap sebagai tidak mampu untuk puasa pada sudut syarak. Walaupun pada badan kamu, kesihatan kamu mampu. Cuma agama ni datang daripada Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala tak bagi, maka kita sebut tak boleh. Kalau puasa juga tidak sah dan hukumnya haram. Yang keempat, sikit lagi, hendaklah sihah. Fala yajibu 'alal marid. Mesti yang keempat, syarat untuk wajib puasa kena sihat. Kalau sakit tak wajib untuk kita puasa. Tu. Cuma sakit yang macam mana yang mengharuskan untuk kita berbuka? Disebut oleh kita punya fuqaha,
وضابط المرض المبيح للفطر هو الذي يخاف منه الهلاك أو تأخر الشفاء أو زيادة المرض وذلك ما يسمى محظور التيمم. Dhabit ataupun ciri-ciri sakit yang membolehkan untuk kita berbuka. Bukan semua sakit, sakit gigi sikit, kena apa gigit dengan semut sikit, tak, ataupun anak gigit kaki, gigit tangan, nak buka puasa tak boleh. Dia ada sakit tertentu. Dhabit dia ialah, ciri-ciri dia ialah sakit yang boleh menyumbang kepada kematian. Kita sakit tertentu lah, jumpa doktor sebut apa? Pakcik, kalau pakcik puasa ni 2 hari tak ada get out matilah mana ya. Waktu tu kita boleh berbuka, malah wajib berbuka dah ketika itu. Sebab kalau kita puasa juga menyebabkan kematian. Dan Allah Ta'ala sebut jangan campurkan diri kamu kepada kebinasaan. Ataupun sakit yang menyebabkan lambat sembuh. Kita jumpa doktor sebut pakcik, sakit pakcik ni kalau pakcik tak puasa 2 hari sembuh lah. Tapi kalau pakcik puasa makan 5 hari, makan seminggu baru sembuh. Jadi kalau kita puasa menyebabkan penyakit itu tu lambat sembuh, maka dibenarkan juga untuk kita berbuka untuk dapat kecepatan dalam kesembuhan. Kita bahasa gitulah, kecepatan. Semalam kecerahan, gitulah. Kita tak erti sangat bahasa Melayu ni. Walaupun SPMA, tu kena beritahu jugalah tu. Okey. Kemudian yang ketiga, kalau kita takut sakit tu makin meningkat. Jumpa doktor sebut makcik ni kalau puasa sakit makcik makin hari makin meningkat. Hari ni 50%, puasa esok naik 60%, naik 70%. Jadi makin mudarat pada pakcik lah, pada makcik ni. Waktu tu kita boleh berbuka. Cuma nak tahu sakit tu akan menyumbang kepada kematian, ataupun kalau kita puasa sakit tu menyebabkan lambat sembuh penyakit kita, ataupun kalau kita puasa menyebabkan apa sakit itu tu makin meningkat, mesti kena jumpa pakar. Jangan jumpa ustaz tak reti bab ni. Ustaz jangan buat kemas lah, reti belaka tak. Ustaz tak reti bab apa, bab ni, kena jumpa doktor. Doktor pun samalah, kalau bab agama mari jumpa ustaz. Sebab kita ada takhasus bidang masing-masing. Yang kelima, al-iqamah. Al-iqamah apa? Kita bermukim. Kita bermukim. Kita tidak bermusafir lah. Kalau kita bermusafir, maka tidak wajib kita puasa. Cuma musafir yang lebih daripada 82 km 2 marhalah. Jelas. Jadi orang yang bermusafir boleh berbuka, cuma dengan syarat. Hendaklah dia bermusafir keluar daripada kawasan dia sebelum daripada terbit fajar, sebelum daripada subuh. Contoh kalau orang Bandar Pusat, tempat saya ni lah, dia mesti keluar daripada Bandar Pusat ni sebelum daripada subuh. Maknanya ketika azan subuh tu dia dah keluar daripada Bandar Pusat. Contoh dia dah ada kat yang ke-15, yang ke-14. Ketika itu dalam pemusafiran dia nanti, dia boleh berbuka. Walaupun sampai kat Maran, baru sampai kat Maran nak buka tak ada masalah. Walaupun perut masih kenyang lagi, kesan daripada sahur, tak ada masalah, boleh berbuka juga. Jelas? Yang penting keluar daripada kawasan sebelum daripada subuh. Berbeza kalau orang keluar daripada kawasan selepas daripada subuh. Contoh saya nak bermusafir ke Kelantan, lepas azan subuh, barulah saya bergerak daripada rumah saya ni. Jadi ketika azan subuh dikumandangkan ataupun dah masuk waktu subuh, saya masih dalam kawasan saya. Waktu tu saya tak boleh berbuka tengah jalan sebab tak cukup syarat. Jadi nak berbuka ketika musafir ada syarat dia. Apa syarat dia? Mesti kita keluar kawasan kita sebelum daripada subuh. Maknanya saya orang Bandar Pusat, saya dah ada kat jam ke-14, jam ke-15 sebelum daripada azan subuh. Tu maksud dia. Waktu tu saya boleh berbuka lah, walaupun saya mampu puasa. Cuma dibahaskan jugalah oleh ulama kita, kalau kita tak mampu, kita musafir cukup syarat lah untuk kita berbuka tak. Cuma kalau kita mampu untuk puasa, afdalnya kita teruskan puasa, tak wajib. Nak buka tak ada masalah. Cuma afdal bila kita mampu, kita puasalah sampai ke tempat kita, destinasi kita di Kelantan tu. Tapi kalau kita tidak mampu, afdalnya kita berbuka. Jadi ni sudut afdaliyah ni, sudut yang mana lebih aula, yang mana lebih baik. Tapi harus tak berbuka. Kalau kita keluar daripada tempat kita sebelum subuh, boleh, walaupun kita mampu untuk berpuasa. Okey. Cuma disebut kat bawah tu ta'liq. Watajibu niyatut tarakhus indal fitri al musafiri wal marid alladhi yurja bur'uhu wa man ghalabahu ju'.
liyatamayaz al-fitrul mubah min ghairih. Ketika kita nak berbuka puasa, wajib kita niat dalam hati apa? Ambil keringanan daripada syarak. Contoh saya musafir tadilah, keluar daripada kawasan saya sebelum daripada subuh. Saya sampai kat jam ke-14, jam ke-15 tu sebelum daripada subuh. Jadi kita sebut tadi saya boleh berbuka. Semata-mata sampai jam ke-14 tu dah boleh buka dah. Kalau saya nak buka lah, tak ada masalah. Cuma ketika saya berbuka tu, saya kena niat dalam hati, aku mengambil keringanan syarak. Syarak bagi izin aku untuk berbuka, jadi aku ambil keringanan tu. Sebab tak aku berbuka ni. Kalau saya tidak niat untuk mengambil keringanan syarak, maka saya berdosa. Sebab apa? Tidak ada beza saya yang tidak berniat untuk mengambil keringanan syarak untuk berbuka dengan orang lain. Orang lain yang berbuka, saya saja berbuka. Apa beza dia dengan saya? Tak ada beza. Jadi saya berdosa jugalah. Jadi nak bezakan orang yang berbuka tanpa sebab dengan orang yang berbuka bersebab. Macam kita ni musafir ni. Ketika berbuka tu kita niat dalam hati, lintaskan dalam hati, aku berbuka ni sebab ambil keringanan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang musafir untuk berbuka puasa kalau cukup syarat. Okey. Dah habis dah. Sampai situ saja untuk kali ini. Begitu juga, tak apa biar. Nanti insya-Allah kita sambung lagi perbahasan bab puasa, masuk rukun puasa, kemudian sunat-sunat puasa insya-Allah. Kalau ada soalan boleh komen kat bawah tu, insya-Allah kita akan jawablah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.